Variasi menu daging itu yang dibawakan oleh wanita hari ini pada hari ini. Sebenarnya daging ini merupakan satu protein yang versatile kan Fiza, sesuai untuk masakan barat. Kalau di Malaysia biasanya rendang daging, daging masak lemak kan. Ada macam-macam lagi. Tapi nak tahu dengan lebih lanjut lagi Hawa, apakah yang dikongsikan bersama dengan kita di Wanita hari ini, rakan wartawan kita Tasha telah pun menyediakan laporannya. Kita saksikan. Lembu terdiri daripada pelbagai jenis baka. Baka lembu yang sering dipilih untuk penghasilan susu ialah seperti Brown Swiss. Manakala baka lembu yang sering digunakan dalam menu masakan ialah jenis baka yang mempunyai daging yang tebal. Di Malaysia, mungkin ada yang belum terdedah dengan baka lembu istimewa seperti Wagyu. Namun, rata-rata ada yang sudah mula menternak baka ini. Kebiasaannya, lembu ini diternak di Jepun dan Australia. Malahan, asal-usul Wagyu itu sendiri adalah lembu Jepun yang mana cara pembelaan lembu Wagyu dengan lembu biasa adalah tidak sama. Lembu Wagyu memerlukan perhatian dari segi makanan, perubatan dan penjagaan. Selain dilayan istimewa hanya untuk makan, mandi dan tidur supaya lembu tidak tertekan dan menghasilkan daging yang berkualiti. Bagi syarikat Meat Expert Premium Butcher yang mula membawa masuk 10 ekor anak lembu Wagyu pada tahun 2018, mereka menggunakan teknik artificial insemination dan embryo transfer yang dijalankan di bawah anak syarikat Koperasi Pendidikan Usahawan Berhad dengan kerjasama daripada Universiti Malaya untuk program ini. Pemindahan janin lembu Wagyu dengan menggunakan kaedah ibu tumpang dilakukan. Baka ibu Wagyu yang terbaik dipilih untuk membuat AI dari simen baka lembu Wagyu jantan yang bagus. Selepas 7 hari, janin akan dipindahkan ke ibu tumpangan. Itu dia. Bagi peminat-peminat daging lembu, terutama sekali daging Wagyu ni yang kebiasaannya kalau sebelum ni nak pergi makan yang premium kena pergi Jepun. Tapi jangan risau kerana ia turut dijual di Malaysia. Okey, nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang jenis-jenis daging yang berkualiti tinggi ini, kita bersama dengan Muhammad Firdaus Zainal Azwan dari Shah Alam. Apa khabar Firdaus? Hai. Hai. Okey. Firdaus, duduk di satu tempat, stabil-stabil, jangan bergerak-gerak. Okey? Kita nak kongsikan. Tadi kita dah dengar sedikit tentang lembu ataupun daging Wagyu itu sendiri kan. Mungkin boleh dikongsikanlah sebenarnya apakah jenis-jenis daging yang kebiasaannya popular dan juga orang kata premium ataupun elok untuk dimakan sebenarnya. Okey, untuk di Meat Expert kami ada 4 jenis daging. Yang pertama daging lembu tempatan lah. Yang kita biasa tahu adalah daripada baka Brahman dan KK. Yang kedua adalah jenis lembu-lembu sador. Yang ini adalah jenis Bali, Charolais, Limousin. Yang ketiga lembu Black Angus. Black Angus ni dibawa daripada Australia dan Thailand. Dan yang keempat adalah jenis yang paling special, lembu Wagyu. Itu diternak di Malaysia. Baik, Firdaus, apa sebenarnya yang membezakan jenis-jenis daging ni Firdaus? Okey, jenis daging ni dia beza first daripada baka. Dia setiap baka dia berbeza rasa, berbeza tekstur dan kelembutan. Dan memang yang seperti kita tahu, baka Wagyu memang yang terbaik lah. Sebab dia ada grade dia sendiri. Grade daripada marble 1 sampai ke 12. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang daging ni, ia bukan sahaja enak untuk dijadikan hidangan seperti steak ataupun orang kata hidangan antarabangsa, tetapi kalau kita di Malaysia ni popular juga dengan resipi rendang, daging masak kicapnya sebagainya kan. Tetapi bagaimana kita nak tahu bahagian-bahagian mana daging tu sebenarnya yang sesuai untuk dijadikan menu masakan tertentu, Firdaus? Okey, kalau untuk steak kita biasa gunakan bahagian loin ataupun bahagian yang lembut lah. Dia memang lembut dengan cara tersendirinya. Tapi kalau daging untuk yang masak biasa ni, kita ada daging bahagian blade, topside, chuck. Itu daging tu sesuai untuk masakan berkuah. Kalau kebiasaan Chinese, dia akan gunakan bahagian shank dan chuck untuk masakan braised dan stew.
yang berkuah lah. Okey. Daus, mungkin boleh kongsikanlah juga. Kalau kita lihat di visual tadi, ada sejenis yang kita panggil apa sebutannya, tak tahu betul ke tak betul, tomahawk. Tomahawk. Dan kalau kita lihat ada juga daging yang alur uratnya tu berbeza-beza teksturnya. Macam mana kita nak tahu adakah itu sebenarnya daging tebal yang bagus ataupun bagaimana? Dia daripada bahagian daging ni, dia berbeza setiap cara masakan. Okey. So, bila kita tahu tentang anatomi daging tu sesuai untuk sama ada masakan berkuah ataupun masak begitu saja. Kalau goreng macam tu je dia dah lembut dah. Dia ada bahagian ni. Antaranya kalau bahagian loin, short loin, sirloin, tenderloin, flat iron, itu dia adalah bahagian-bahagian yang lembut lah. Okey, kalau yang masak untuk masakan berkuah. Tadi Firdaus pun ada kongsikan mengenai anatomi daging kan, ada sirloin, ada loin, ribs dan sebagainya. Bagaimana pula dengan tips dan untuk kita menilai kesegaran daging tu, Firdaus? Okey, untuk segaran daging, kita boleh tengok daging tu dia merah. Bila di vacuum pack ni, daging tu dia tak mengeluarkan air yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, daging tu tidak hijau. Okey. Bila daging hijau, itu bermaksud yang daging tu dia rosak. Okey. Okey, tapi mungkin ini satu tips terakhir lah kan nak dikongsikan kepada penonton, cara penyimpanan daging yang terbaik dan berapa lama sebenarnya kita boleh simpan daging kita ini di dalam peti sejuk beku sebenarnya? Okey, kalau peti sejuk beku dia boleh simpan sampai 6 bulan ke setahun. Tapi kalau kita chillkan saja, kita kena pantau dia punya suhu daripada 2 ke -2. Tapi tidak boleh bercampur dengan apa-apalah. Contohnya macam ikan, ayam, dia biasanya peti sejuk di rumah, dia suhu dia adalah 0 digri. Jadi kita kena maintainkan suhu 0 digri untuk chill. Tapi kalau betul dia tak ada masalah. Baiklah. Dia boleh simpan lama. Okey, pastikan suhunya 0 darjah Celsius ya, Firdaus. Baik, soalan terakhir kepada Firdaus, boleh kongsikan laman sesawang Instagram untuk penonton nak tahu jenis-jenis daging dan mungkin kaedah-kaedah penyediaannya di Instagram. Silakan Firdaus. Okey, boleh tengok Instagram kami, meatexpert_my. Dan Facebook adalah Meatexpert. Dan kami akan sekarang ni branch kami yang pertama adalah di Shah Alam dan kami akan buka lagi satu branch di Kota Damansara. Dan kita ada kongsikan pelbagai tips, pelbagai jenis daging. Boleh tengok di Instagram kami lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Firdaus di atas tips-tips bagaimana cara untuk kita memilih daging yang mana sesuai untuk kita sesuai padankan dengan masakan kita dan juga tips cara penyimpanan yang sebaiknya. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih sekali lagi Firdaus. Okey, kalau tadi Hawa suka makan mihun sup daging kan, tapi saya sebenarnya suka menu kari hijau walaupun sebenarnya saya tak makan daging. Tapi ini saya nak kongsikan, kita nak kongsikan resepi daripada Mama Su Kitchen iaitu Puan Ros Ayu Ahmad yang berada di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke Mama Su? Alhamdulillah sihat. Okey. Selalu berjumpa Mama Su kan, tetapi kali ini kita berjumpa di atas talian saja. Baik Mama Su, kan? tentang kari hijau daging ni, memang kalau kari hijau ni berasal dari Thailand kan, tetapi boleh kongsikan keistimewaan kari hijau daging Mama Su ni? Actually kari hijau ni memang inspirasi daripada Thailand. Mama Su suka pergi travel kan, so rasa masakan orang, so kita cubalah. Bila kita suka makan, kita akan cuba masak. Mama Su mungkin boleh terus kita kongsikan apakah bahan-bahan diperlukan dan juga daging yang digunakan untuk menu Mama Su kali ini. Okey, untuk kali ini Mama Su gunakan batang pinang, tenderloin, sebab kita nak mudah cepat masak kan. Boleh je guna daging lain pun, brisket ke, tak ada masalah ya. Okey, bahan utama untuk kita masak kari daging hijau ni semestinya cili hijau, cili api hijau, cili besar hijau, akar ketumbar, bawang putih, bawang merah,
lengkuas dan halia. Kita blender semua ya. Saya boleh bayangkan Mama Su bila ditumis baunya naik tu mesti wangi sangat dekat rumah tu kan? Betul. Okey, Mama Su, bila kita cakap tentang penggunaan daging, masak daging ni kan, kadang-kadang kita takutlah daging kita tu tak empuk walaupun lah kita gunakan daging bahagian yang bagus seperti batang pinang dan sebagainya kan. Kalau Mama Su sebagai seorang yang pakar dalam bidang masakan ni, apa antara tips yang memang selalu Mama Su guna pakai dari segi mungkin pemotongan daging tu ke, kalau Mama Su boleh kongsikan? Okey, nak kata pakar tu taklah ya, tak share lah kan. Okey, kalau Mama Su akan potong lawan urat ya, lawan arang urat. Okey, itu salah satunya lah. So kalau kata daging tu mesti fresh, merah, nampak merah berdarah macam tu kan, tu memang fresh lah, dia akan insyaAllah akan lembut lah. Selalunya Mama Su tak ada tip-tip yang lain-lain, memang simple macam tu je. Betul tu, sebab kalau kita nak makan daging ni kan, kita tak berapa kurang gemar lah yang liat kan. Yang paling kita pentingkan daging tu lembut, sedap, senang nak betul. punya kan. Yang tu kena makan wagyu. Kena makan wagyu. Okey, Mama Su, kita terus kepada resepi kita pada hari ini kan. Kalau kita lihat tadi ada juga santan yang dimasukkan dan juga sayur-sayur. Boleh tak Mama Su kongsikan? Sekarang bahan-bahan yang kita sebutkan tadi, Mama Su sebut tadi tu kita kisar, ini kita tumis, masukkan jintan putih, jintan manis dan serbuklah hitam sikit untuk bagi dia rasa lagi lah ya. Bila kita dah tumis semua tu, bagi pecah minyak, masukkan serai untuk wangi, bau wangi. Dah pecah minyak semua nanti, barulah kita masukkan daging. Orang dulu panggil apa? Matikan darah, matikan air daging dulu. Yes. Kita gaul sebati, lepas tu kita boleh masukkan air dan renihlah bagi empuk sikit. Berapa lama tu kita nak renihkan Mama Su? Okey, renih ni kan Hawa, kita bergantung pada daging tu sendiri. Kalau daging tu cepat lembut, 10 minit pun dah lembut dah. Sebab tu lah guna batang pinang kot ya? Ya, betul. Boleh je guna daging lain, tapi kita boleh rebus dahulu, terlebih dahulu. Tu boleh jimat masa kan? Satu tipsnya. Mama Su kan, kalau kita cakap tentang kari hijau ni kan, dia memang ada keistimewaan dari segi baunya, aromanya kan? Ya. Selain daripada sayuran tu ada macam-macam juga Mama Su masukkan daun apa tu Mama Su? Sekarang ni tadi Mama Su masukkan daun limau purut. Ni kita masukkan terung hijau. Boleh juga gunakan terung pipit ya, tapi Mama Su lebih suka terung hijau daripada terung pipit. Tapi kalau suka boleh letaklah. Dan masukkan santan. Lepas tu baru kita masukkan santan, kita renihkan dengan api yang perlahan. Kita tak nak bagi santan tu pecah ya, Fiza? Sedap kalau kita tengok tu kan. Lagi seronok kalau dia sampai ke sini. Mama Su, ini hasil yang dah masukkan sos ikan ya, untuk rasa ala-ala Thai tu. Kita kena masukkan sos ikan. Okey. Lepas tu Mama Su letakkan serbuk perisa sedikit, garam. Kalau Fiza perasan, tengok macam-macam sayuran ada kan. Kacang panjang. Kacang panjang ni kita boleh bubur las lah. Boleh je tukar sayur lain yang kita nak. Alright. Nak bagi dia crunchy tu kan? Yes. Jangan lupa tau, paling penting kita bubur ni, daun Thai basil, klasik. Itu last kita bubur. Dan kita boleh perahkan limau nipis. Kalau orang yang suka asam jawa, boleh pakai asam jawa. Tapi Mama Su prefer limau lah. Make sure perah last. Baiklah, Mama Su, mungkin ramai juga penonton-penonton yang terliur dan teringin nak tahu lebih lanjut lagi tentang resepi ini dan resepi-resepi lain yang banyak dikongsikan oleh Mama Su. Kalau boleh dikongsikan laman sawang Instagram Mama Su. Okey, yang berminat bolehlah menjenguk laman laman IG Mama Su Kitchen, Mama_Su Kitchen. Banyak Mama Su sharekan resepi juga ya. Alright. Okey. Terima kasih Mama Su. Terima kasih Hawa, terima kasih Fiza. Okey, Hawa silakan. Baik, sebelum kita teruskan dengan resepi-resepi dan menu-menu yang seterusnya, pasti semua pun tak sabar. Ayo kita saksikan bingkisan mengenai trivia daging. Silakan. Daging lembu merupakan sejenis makanan yang sangat popular semenjak zaman prasejarah lagi. Tahukah anda, penggunaan daging ini berbeza bergantung kepada jenis pemotongannya. Daging batang pinang atau daging rusuk sering digunakan di Eropah dan Amerika Syarikat untuk dijadikan sebagai steak. Manakala di negara Asia, ianya sering digunakan untuk jenis makanan lain seperti sup dan rendang. Selain itu, daging lembu mempunyai dua cara penyediaan yang berbeza, iaitu melalui proses penuaan secara kering dan basah. Penuaan secara kering kebiasaannya akan menggunakan cara daging gantung,
manakala penuaan secara basah akan menggunakan beg tertutup vakum untuk mengekalkan kelembapan daging tersebut. Struktur daging juga bergantung pada usia haiwan tersebut. Untuk mendapatkan daging yang lembut, berair dan warnanya lebih kemerahan, haruslah memilih lembu muda. Daging lembu termahal ialah daging wayu. Harganya boleh mencecah sehingga RM2,000 sekilogram. Daging ini dikatakan seolah-olah rasa mentega, lemak tinggi serta sangat lembut dan struktur dagingnya yang tersusun cantik. Selain itu, daging lembu merupakan daging rendah lemak dan sering digunakan dalam menu diet kerana pencernaannya yang perlahan serta dapat membekalkan tenaga untuk masa yang lama. Itu dia fakta-fakta mengenai daging. Okey, resepi yang seterusnya ni saya tak sabar nak berbual dengan tetamu kita yang seterusnya iaitu Muhammad Daniel Aiman Kamil dari Pendang, Kedah yang akan kongsikan mengenai bihun sup daging. Hello Daniel. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Awa dan Kak Fiza. Ya, okey. Daniel, mungkinlah kita terus mulakanlah. Dari mana sebenarnya idea ataupun inspirasi resepi bihun sup daging ini? Kalau dikongsikan. Okey, asal resepi bihun sup ni daripada ayah saya sendiri. Dia bermula masak di kampung. Dan sebagai contoh saya bagi, dia mula masak pada majlis keramaian dan dari situ beliau menambah baikkan resepi tersebut untuk diguna pakai pada waktu kini. Penambahbaikan, modify. Baik, kalau kita lihatkan Daniel, sebenarnya bihun sup ni dekat mana-mana ada. Tetapi apa yang istimewanya bihun sup daging yang nak dikongsikan oleh Daniel ni? Okey, macam bihun sup yang kami gunakan ni, sup kami tak gunakan bahan MSG, iaitu bahan yang penambah rasa yang dibuat daripada untuk makanan Cina kan. Kami menggunakan sepenuhnya resepi rempah asli. Apa antara rempah-rempahnya tu, Daniel? Rempah-rempahnya macam perencah sup, sup bunjuk tulang, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga, bawang besar, bawang putih, halia, cili hijau dan daun pandan. Dan penambah rasa untuk bihun sup ni adalah minyak bawang. Oh, okey. Sebab tadi Daniel katakan ini considernya resepi turun-temurun daripada ayah, kemudian diguna pakai untuk orang kata dimasak dengan kesesuaian cita rasa hari ini kan. Daniel, berapa lama masa yang diambil kebiasaannya untuk masak satu periuk sup ni? Untuk daging dan rempah sebati, kita ambil masa dalam 2 jam untuk dia masak. Lama juga tu. Mungkin sebab nak daging tu empuk ya, Daniel? Ya, betul. Untuk daging tu empuk. Daniel, kan kebiasaannya daging yang digunakan ni daging tempatan ataupun daging import yang digunakan untuk menu bihun sup utara ni? Daging yang kami gunakan daging tempatan untuk merasakan, untuk bagi dia rasa manis kuah dia. Tu dia, saya suka dengar dia cakap tu bagi rasa manis kuah dia. Rasa manis. Kalau kita lihat Hawa di visual ketika ini kan ada juga daging yang dipotong. Kemudian kan Daniel, kenapa warna mihun ni warna sedikit kekuningan? Kalau kita lihat kalau di Kuala Lumpur ataupun di Selangor ni warna mihunnya warna putih saja. Tapi mungkin Daniel boleh kongsikan sikit. Bihun tu warna kuning sebab kami gaulkan dengan kunyit untuk bagi color tu menjadi macam nama company kami lah, Royal Utara tu. Okey. Okey, Daniel mungkin boleh kongsikanlah juga kan kalau mihun sup di sini kebiasaannya kan Hawa kita makan dengan sambal kicap kan. Tapi kalau mihun sup utara ni dimakan dengan sambal yang bagaimana? Kami ada 2 sambal, sambal kicap dengan sambal cili. Okey, cili merah tu ya? Cili merah ya. Okey. Okey, selain daripada bihun sup daging ni, apa antara menu-menu yang ada di Royal Utara ni? Macam menu-menu dekat kami punya kedai, nasi daging, nasi ayam, laksa, kuah teteng dan bihun sup.
Okey. Baiklah, Daniel, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton wanita hari ini kalau mereka mungkin teringin lah yang tinggal di sekitar Kedah tu kan, nak lihat dengan lebih lanjut lagi variasi menunya, mungkin boleh kongsikan Instagram ataupun Facebook yang boleh dikongsikan. Okey, untuk Instagram kami letak royal_utara_official. Dan untuk Facebook Binsuk dan nasi daging Royal Utara Kedah. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Daniel di atas perkongsian berkaitan resepi mi hun sup utara tadi tu. Terima kasih banyak-banyak, Daniel. Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih Hawa Fiza. Sama-sama. Terima kasih. Hawa, Baik. silakan. Resepi yang seterusnya yang akan dikongsikan oleh tetamu kita, Chef Yang Jamil, iaitu daging salai. Sudah pun berada di talian. Hello, Chef. Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef, ni nama menu pun menu daging salai CYJ Meraung. Chef Yang Jamil Meraung, dia lama tak makan, dia meraung terus. Okey, Chef, kita boleh terus kongsikanlah kan. Rindu juga tak dapat berkesempatan bersama dengan Chef di studio hari ini. Tapi Chef mungkin boleh kongsikan, Chef, keistimewaan resepi yang nak dikongsikan oleh Chef hari ini. Okey, sebenarnya resepi chef ni simple aja, memang mudah pun, dan kalau nak dia buat pun memang dia punya bahan pun mudah dan juga senang didapati kan. Itu yang jadi kemudahan kepada yang buat menu ni. Okey. Kan resepi ni memang mudah sangat-sangat. Okey. Dan bahannya adalah biasalah saya menggunakan daging batang pinang tenderloin, lepas tu gunakan ada halia, serbuk cili, dan juga kita ada bawang putih, bawang merah, dan juga menggunakan kicap majid dan juga dan juga minyak. Biasalah itu saja. Okey, itu bahan-bahannya. Tapi berapa lama tu kita perlu perapkan daging-daging tu, Chef? Okey, saya kalau untuk memerap ni, saya paling kurang pun saya letak dalam 1 jam lah untuk memerapnya. Biar penyerapan tu berlaku kan. Dan tidak dia, kita rasa kat luar je, kat dalam dia tak ada rasa apa-apa. Itu jadi masalahnya, betul tak? Chef, sambil-sambil penonton saksikan apa sedang dilakukan oleh Chef ni, mungkin Chef juga boleh kongsikan kepada kami kan lah antara tips-tips ni. Sebab ini yang menjadi masalah juga dalam kalangan suri rumah ataupun ibu-ibu bila masak kat dapur tu kan. Tadi Mama Su dah kongsikan cara potong tu kena lawan urat. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai daging biasa kan, daging kotak dan sebagainya, lambat nak empuk. Chef ada tak tips cara untuk melembutkan daging tu? Kalau dah cerita kena kelakar pula kan. Selalunya kalau untuk melembutkan, orang yang lembutkan masak. Gitu. Tidak. Chef, yang betul-betul, sebenarnya Chef. gini. Gini. Sebenarnya kalau bagi saya menggunakan memasak, saya bubuhkan sedikit soda bikarbonat ya untuk melembutkannya. Dan kalau saya dah memasak pun sekejap saja. Saya didihkan air, masukkan daging, masukkan soda bikarbonat. Lepas tu saya mendidih sekejap, saya tutupkan dia. Saya tutup tak tepi. Dalam masa setengah jam, insya-Allah dia akan lembut. Okey. Baik. Itu antara tipnya lah. Chef, kalau kita untuk daging salai ni pula kan, nak potong tu elok kalau potong nipis-nipis ke macam mana ketebalan dia tu, Chef? Okey, saya rasa bagi saya suka yang nipis-nipis dengan tebal sangat. Nanti kita kadang-kadang ikut pada api juga kan. Kalau masalah oven tidak ada masalah. Kalau salai ni dia terbuka. So saya nipiskan juga. Okey. Chef, tidak terlalu tebal. Okey, Chef, kebiasaannya kan kalau daging salai ni orang selalu popular masak gulai, masak lemak dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat resepi Chef hari ni lebih kepada resepi yang simple untuk mungkin kita boleh rasa aroma bau ataupun smoke tu kan, ataupun yang disalai kan. Betul. Jadi kenapa betul. resepi ni dipilih sebenarnya, Chef? Okey, sebenarnya saya ni resepi saya. Sebenarnya saya suka kepada salai ni bukan saja salai saja ni boleh dimakan begitu saja, atau kita meracah saja, ataupun makan dengan nasi kosong pun tak apa, ataupun kita olahkan ke lain, tidak punya masalah. Sebab dia terus makan. Tapi kalau yang dimasukkan salai tadi, dia ada bau asap tadi, itu adalah salai macam itik, itu untuk digulaikan. Ini tidak. Ini tidak ada bau asap dan tidak. Memang ini sesuai untuk makan itu saja. Boleh makan begitu saja macam tadi disediakan sos tepinya, kemudian Chef jadikan dia juga makanan dalam salad dan juga kerabu. Begitu ya, Chef?
Ya betul. Saya masukkan kerabu dan sebagainya. Ya macam-macam ni kerabu. Okey. Chef, mungkin Chef boleh kongsikanlah juga kan bagi setengah individu mungkin mereka ni kadang-kadang ada alahan terhadap daging merah, tak boleh makan. Kadang-kadang bukan sahaja daging tu tak boleh dimakan tapi kalau sudu daripada bekas daging pun tak boleh dimakan. Mungkin kita bolehlah gantikan bahan lain dalam resepi yang sama sebagai bahan ganti kepada daging tu sendiri, Chef. Okey, sebenarnya daging ni ada dua jenis, daging merah dan juga putih. Ada yang ada orang alahan kepada daging merah ni sebenarnya dan daging putih. Saya pun tak fahamlah, ada segelintirnya tak boleh masuk langsung nak makan daging merah ni atau daging sampai boleh jadi pengsan, muntah-muntah. Saya pun tak faham kenapa. Okey. Itulah saya pun tak faham. Tapi itulah dianya. Maknanya kita bolehlah gantikan. Kalau tak makan daging merah, kita boleh gantikan dengan daging putih, Chef. Okey, daging putih Chef. ada daging putih lah ayam, ayam kan boleh makan daging putih Boleh itu satunya. juga guna dengan rempah-rempah dan bahan-bahan yang sama ya. Betul. Chef, Yang sama, macam betul. biasa penonton-penonton mesti tak sabar nak tengok kemeriahan Instagram CYJ. Boleh kongsikan Instagram CYJ. Oleh kepada pada follower chefnya Instagram chef ialah chef yang jamai _ Okey, yang itu dia. pentingnya kita menggunakan kicap magic tu yang terbaik tu Okey, lah. Chef. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Chef Yang Jamil di atas perkongsian resepi pada hari ini. Kita nak berehat Ya. dahulu seketika, Hawa.